warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wassalamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wassahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati al-alim al-alamah Asy-Syaikh Abdul Ghani Yahya wa Syekh Umar Yusuf syai'un lillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Pertama-tama sekali kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadaratillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita pada malam ini untuk sama-sama kita menyambung kuliah pengajian kitab kita, iaitu kitab Risalatul Tauhid dan juga kitab Minhajul Abidin, yang moga-moga dengan pengajian ini akan meningkatkan lagi keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan keimanan dan keyakinan itulah kita dikira layak untuk dimuliakan Allah di dalam syurganya nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengasas dan juga mudir Ustaz Jafri Mahmudi dan juga seluruh ahli jawatan kuasanya dan ahli keluarganya, dan yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada malam ini. Mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini, sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita sambung di
Sama kat ni Ha? Habis dah? Khatam? Ha? Rumi macam itu 33. Ui, jauh dah Oh, ada tanda ni. Tuhan saja yang mempunyai kuasa. Yang tu lah. Oh, saya ada tanda punya. Saja je nak tengok. Tahu tak? Okey. Kita sambung kitab Risalatul Tauhid, kitab Jawi Lama, pada muka surat 22, pada baris yang ketiga daripada bawah. Surat 22, 3 baris daripada bawah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, Tuhan sahaja yang mempunyai kuasa menjadikan dan mentiadakan, dan ia sahaja yang berkuasa mengubah-ngubah akan segala perjalanan alam dan hal yang berlaku di dalam masyarakat manusia, kerana perintahannya meliputi dan sekalian makhluk di dalam genggamannya. Sekalipun pada pandangan dan pada zahirnya manusia yang melakukan, memperbuat dan mengerjakan, tetapi hakikatnya ialah Tuhan hanya yang dibagi manusia itu usaha dan ikhtiar. Itu pun tidak boleh memberi bekas pada mengadakan atau mentiadakan. Hanya usaha dan ikhtiar itu pihak madkhal jua, jalan pada menjayakan sesuatu. Misalnya seperti putus sesuatu benda, maka jalan hendak putus benda itu mesti dengan dipotongkan, maka bukan perbuatan potong itu memberi bekas pada memutuskan, bahkan sebenarnya yang memutuskan itu ialah Tuhan. Atau dengan ibarat lain, diumpamakan manusia itu seperti kolam, maka berjalanlah kolam itu pada menulis sesuatu huruf, sesuatu kalimah dengan mengikut kehendak si penulis. Yang demikian jadilah pada zahirnya kolam yang menulis, adapun hakikatnya ialah mengikut kehendak tangan si penulis. Artinya penulis hakiki ialah Allah Ta'ala. Maka i'tiqad dan kepercayaan manusia di dalam perkara ini berbagai-bagai fikiran dan fahaman, seterusnya membawa berbagai-bagai kepercayaan dan i'tiqad. Maka dengan sebab itu dinyatakan di sini 3 macam i'tiqad atau kepercayaan. Baik, ni kita sambung lagi dalam perbahasan sifat kudrah. Ingat ada tak sifat kudrah? Lama dah kan tak ada kita kelas, kita kuliah kan. Pertama ni saya mohon maaf lah, saya tak datang tu bukan sebab ponteng, tapi sebab saya mengaji, sambung mengaji. Maklumlah kita pun tak alim lagi. Mengaji dengan Syekh Nuruddin bahagian hadis. Baru nak habis kitab Sahih Bukhari. minggu depan ada lagi kelas ni yang terakhir. Lepas tu sambung pula Sahih Muslim. Dia semua sekali 7 kitab, sampai Muwatta'. Jadi kebetulan bulan ni kelas tak ada. Tu yang ada saya ada. Jadi kebetulan waktu kelas tu kena dengan waktu kuliah kita. Sebab tu saya tak dapat hadir lah. Saya mohon maaf lah. Si tuan-tuan je mengaji, saya pun nak ngaji juga. Nanti kita sambung lagi, insya-Allah. Dan kidah di hati tak lupa. Tadi datang pun tak sesat, alhamdulillah. Baik.
Sambung kitab kita nah. Tuhan sahaja yang mempunyai kuasa. Ini kita masuk ni, sambung balik, ingat balik, ini sifat kudrah. Sifat kudrah tu apa? Sifat kudrah ialah kuasa. Allah Maha berkuasa atau sifat berkuasa. Dia dengan tu ada perbahasan yang amat dalam tentang perkataan berkuasa dengan perkuasa. Itu saya tak nak hurai kat sinilah. Nantilah bila-bila kalau kita dah khatam kitab ni esok, mana tahu kita mengaji pula kitab Bakuratul Amani karangan Pak Dael. Pak Dael dia guna perkataan perkuasa. Tapi kalau kitab lain dia guna perkataan berkuasa. Masalah terminologi je, masalah perkataan. Tapi insya-Allah perbahasannya tetap matlamatnya sama. Baik. Tuhan, jadi sifat kudrat ni iaitu sifat yang nak mengatakan Allah itu berkuasa. Allah itu berkuasa. Jadi kuasanya Allah Ta'ala ni apa? Tuhan sahaja yang mempunyai kuasa menjadikan dan mentiadakan. Allah Ta'ala sahaja yang berkuasa menciptakan, mengadakan, menghidupkan, menjadikan dan juga mematikan, mentiadakan, menghapuskan, menghilangkan. Tak kira? Tu benda-benda yang sehingga kita kena iktikad faham bahawa malaikat maut pun tak boleh mematikan orang. Tapi malaikat maut tugas dia apa? Malaikat maut tugas dia apa? Mencabut nyawa. Nama pun malaikat maut. Dia cabut nyawa je, tapi yang matikan siapa? Allah. Allah boleh buat cabut nyawa tapi tak mati. Allah boleh buat. Sebab menghidup dan mematikan hanya Allah. Yuhyi wa yumit. Tu. Menghidup dan mematikan. Adapun makhluk tak boleh. Betul, jangan kita faham makhluk boleh mematikan kita. Jangan pergi rumah tu dengan kata rumah tu ada pontianak tau. Kemarin sudah bila tahun lepas dia kata ada seorang mati kena cekik dengan pontianak. Merepek. Benda-benda macam ni mengarut ni. Mana lagi iman ni? Menghidup dan mematikan hanya Allah. Makhluk tak boleh. Atas jalan sahaja. Tu dia meninggal sebab aksiden tu, tu atas jalan. Nanti kita akan cerita atas jalan. Atas jalan sebab meninggal. Tapi yang meninggalkan tu Allah. Bukan sebab aksiden. Okey, faham situ dulu pertama. Allah sahaja yang mempunyai kuasa menjadikan dan mentiadakan. Tambah sikit lagi nak bagi kuat faham. Kata Tok Guru, makhluk ini sifatnya seperti bayang-bayang. Makhluk ni sifat dia seperti bayang-bayang. Apa maksud seperti bayang-bayang? Tak boleh memberi manfaat, tak boleh memberi mudarat. Manfaat pun tak boleh, mudarat pun tak boleh. Nak bagi elok pun tak boleh, nak bagi tak elok pun tak boleh. Nak bagi baik pun tak boleh, nak bagi hancur pun tak boleh. Sebab yang boleh bagi manfaat hanya Allah, yang boleh bagi mudarat pun hanya Allah. Kadang-kadang diuji sakit, kena santau ke, kena sihir ke, kena apa saka ke, ataupun orang buat ke kan. Kata, oi payah ni Ustaz. Sebab dia ni pakai jin bomoh, apa ni, jin ni bomoh siam ni, dia kata. Betul? Nah, bomoh siam ni kuat lah. Cakap jin ni boleh rosak akidah. Sebab apa rosak akidah? Sebab dia sangka jin bomoh tu lagi kuat. Di manakah Allah di hatimu yang bersifat maha kuat? Sehingga kamu nampak makhluk lebih kuat, sehingga kamu jadi takut, jadi tak boleh, macam putus asa, tak boleh nak buat. Tak boleh macam tu. Sakit memanglah sakit, tapi kita ikhtiar berubat sudahlah. Dan nampak yang bagi sakit tu bukan sebab jin tu, Allah. Nanti bila dah rawat-rawat sembuh, yang sembuh pun bukan ustaz tu, Allah. Tu. Ini soal akidah. Tu kena jaga tu. Sebab tu kadang-kadang Allah uji kita. Mempunyai kuasa menjadikan dan mentiadakan. Dan ia sahaja yang berkuasa. Nampak? Allah sahaja yang berkuasa mengubah akan segala perjalanan alam. Yang berlaku dalam alam ni, okey, betulkan statement.
Semua yang berlaku bukanlah suatu kebetulan. Kalau orang tak mengaji, dia cakap benda ni kebetulan. Tapi kita jenis orang beriman, jenis orang mengaji, kena pegang, setiap yang berlaku adalah ketentuan, bukan kebetulan. Beza kebetulan dengan ketentuan. Kebetulan tu istilah kita kata nasib. Nasib baik, kebetulan macam tu. Nak bagi kita orang mengaji bukan kebetulan, ketentuan. Semuanya telah ditentukan Allah sejak azali lagi. Allah dah tentu siap dah siapa menang pilihan raya, kan? Contoh, kita je tak tahu, kan? Kita pun usahalah macam mana kita nak buat, terpulanglah, kan? Tapi hasilnya bukan baru ni Allah tentu, azali lagi Allah dah tentu siap. Gitu. Okey? Itu dia. Hal yang berlaku Allah dan ia sahaja yang berkuasa mengubah akan segala perjalanan alam. Alam ni maknanya makhluk lah. Semua makhluk ni apa yang berlaku pada makhluk semuanya Allah lah yang mengubahnya. Ayatnya wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang mencipta kamu dan Allah jugalah yang mencipta segala perbuatan kamu. Yang berlaku ni, yang menyebabkan kita boleh hadir ke dalam majlis pada malam ni siapa? Allah. Kalau Allah tak izin, sungguh-sungguh nak pi pun tak sampai. Start motor minyak tak ada, dah isi minyak tayar pula pecah. Dah tukar tayar, kuliah habis. Sampai-sampai balik dah ustaz. Allah tak izin, kan? Jadi kita boleh sampai ni kerana Allah izin. Syukur, alhamdulillah. Maknanya Allah bagi ke aku untuk berhimpun dalam majlis yang macam ini. Jadi kalau dunia lagi Allah dah izin aku sampai kat tempat Raudatul Jannah macam ni, taman syurga, maka harap-harap nanti di hari akhirat Allah izin juga kita dapat masuk syurga Allah. Gitu. Sebab tu jangan rasa macam kita yang buat, bukan, Allah segala-galanya, kan? Itu dia. Dan hal yang berlaku di dalam masyarakat manusia, semua yang berlaku di kalangan masyarakat manusia ni, kita semua ni, kehidupan kita ni semuanya adalah ketentuan. Jadi apa tujuan, apa sebab kita nak ambil intipati pada apa Syekh cakap ni, apa dia? Okey, bila berlaku sesuatu, kita manusia ni terdedah dengan perasaan, kadang-kadang gembira, kadang sedih, kadang marah. Contoh, orang tengah bawa elok-elok, bawa dia ni cermat sungguh bawa, tak pernah lebih daripada 40. Slow. Nak masuk simpang pun keluar tangan. Ada mak, wah sungguh-sungguhnya bawa, tiba-tiba dari belakang, pum, Allah. Masa tu hati rasa marah. Memang itu perasaan manusia. Tapi sebab kita jenis orang mengaji, marah tu kita kontrol balik. Sebab kita nampak memang dia yang langgar, tapi berlaku ni atas siapa ni? Ketentuan, bukan kebetulan. Ketentuan Allah. Allah dah tentu dah dia langgar kita hari ni. Kita ngelak macam mana pun dia tetap akan langgar kita, sebab Allah dah tentu dah. Tapi janganlah buat baik sangat. Tak apalah, langgarlah lagi, sebab memang ketentuan ni. Bukan macam tu, kan? Tapi bila turun tu, kenapa cik? Kenapa langgar? Cik tak nampak ke saya break? Sekurang-kurangnya kita ada juga ketegasan kita, marah kita, tapi jangan over. Sebab kita nampak benda ni yang berlaku adalah ketentuan Allah. Mungkin ada hikmah dia. Kan tak? Gitu. Baik. Yang berlaku di dalam masyarakat manusia kerana perintahannya meliputi dan sekalian makhluk di dalam genggamannya. Kerana perintahannya, perintah itu maknanya perintah Allah meliputi sekalian makhluk. Allah boleh memerintah apa saja atas makhluknya. Allah boleh buat apa saja atas makhluknya. Ingat dulu Covid 2 tahun, kita tak boleh keluar lah, tak boleh itulah, tak boleh inilah. Cukup Allah hantar makhluk dia yang sangat halus sangat, sampaikan mata kita pun tak nampak, bukan boleh tengok Covid tu, kan? Kecil sangat, halus. Tapi Allah hantar dia, dan seluruh dunia ekonomi jatuh. Allah hantar kecil, seolah-olah Allah nak perli kat kita. Aku bawa hantar kecil je, menggelabah dah hampa. Lebih kurang macam tu lah. Tak adalah Allah sebut hampa tu. Tu nak bagi faham ke kita.
Kan? Kalau Allah hantar lebih besar daripada tu, agak-agak jadi macam mana? Kita bayang sudahlah huru-hara hari kiamat tu nanti macam mana. Ni baru Covid. Kalau kiamat so, tak payah kiamat lah, Dajjal dululah. Dajjal so macam mana? Ya'juj Ma'juj so macam mana? Gitu. Baik. Dan sekalian makhluk di dalam genggamannya. Okey. Perkataan genggamannya ni bukan dengan makna zohir genggam dengan tangan. Jangan fahamnya tu. Lagi faham Allah tu ada tangan pula. Tidak. Jadi genggaman ni maknanya di bawah taklukan Allah, kekuasaan Allah. Mana kita tak boleh lari daripada kuasanya Allah. Nak lari mana tak boleh. Soroklah kat mana pun. Tak nak mati, dia lari duduk dalam bilik. Takut sangat mati tu. Kan? Bilik tu pun dia tutup pintu, tutup tingkap, habis semua. Supaya konon-konon dia kata malaikat maut tak boleh masuk. Bukan setakat malaikat maut tak boleh masuk, oksigen pun tak masuk. Dah kali matinya tu dia. Nampak? Jadi mati, nyoroklah kat mana pun. Allah Maha Kuasa. Kau tak boleh lari. Baik. Sekalipun pada pandangan dan pada zahirnya manusia yang melakukan. Walaupun pada sisi zahir kita nampak manusia yang buat. Itu dipanggil syariat ataupun zahir. Adapun hakikat memperbuat dan mengerjakan, tetapi hakikatnya ialah Tuhan. Tapi dari segi hakikat dan batin artinya dalaman, itu Allah yang buat. Itu kena beza syariat dan hakikat. Kena tahu beza ni. Syariat ialah luaran, zahir. Hakikat ialah benda dalaman, batin. Jadi luaran mata kepala kita tengok manusia yang buat. Siapa yang angkat buku tu? Manusia angkat. Tapi dari segi hakikat, Allah yang mengizinkan buku ni diangkat. Kalau Allah tak izin, takkan boleh angkatnya. Okey. Jadi dalam kitab ni dia tak sebut. Kalau belajar kitab usul tauhid, dia ada sebut dua perkataan. Nama dia mubasyarah dengan tawallud. Okay, apa tu mubasyarah, apa tu tawallud? Mubasyarah artinya kebersamaan. Kebersamaan. Contoh jam ni. Kalau saya angkat tangan, jam ni pun bergerak juga, angkat juga. Jadi itu istilah ulama panggil mubasyarah, bersama. Tangan angkat, jam pun terangkat. Maknanya bersamanya tangan dan jam. Dari segi zahir nampak jam tu boleh terangkat kerana tangan itu yang mengangkat. Tapi dari segi hakikat, tangan yang angkat ni pun Allah yang angkat, jam yang bergerak ni pun jam tu juga Allah yang gerakkan, yang angkatkan. La tataharraku zarratun illa biiznillah. Takkan bergerak walau sebesar zarah melainkan dengan izin Allah. Itu dipanggil mubasyarah nama dia. Bergerak berserta. Jadi nampak dia semuanya yang gerakkan Allah. Walaupun pada zahirnya kita nampak bergerak tangan, bergerak jam, tapi hakikat tangan gerak pun Allah gerakkan, jam bergerak pun Allah gerakkan. Allah boleh buat tangan bergerak, jam tak bergerak. Kan? Jam tu kat tangan saya, lekat kat tangan saya. Saya gerak tangan, jam tu stay situ. Yang kata, "Hui, magic Ustaz, magic." Bukan magic, tu kuasa Allah. Allah punya kuasa. Allah boleh buat apa saja atas makhluknya. Jadi tak usah pelik. Tak usah pelik lah kalau orang buat benda pelik-pelik. Bukan dia buat, Allah yang buat. Boleh? Itu fahaman macam ni kena faham elok-elok bagi pegangan kita akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi kalau orang cerita manusia boleh terbang, nak percaya ke tak percaya? Manusia boleh terbang, percaya ke tak? Percaya. Sebab apa? Sebab bukan pandang manusia tu, pandang siapa yang terbangkan? Allah. Ada saya cakap manusia terbang, mereka kata apa merepek, apa bodoh. Dia tak nampak ke Allah Maha Kuasa? Allah boleh buat apa saja. Itulah golongan Wahabi ni, dia tak mengaji ni kitab macam kita ni, sifat 20 ni, tu yang jadi macam tu. Dia tak yakin dengan kuasanya Allah. Allah boleh buat apa saja. Tu manusia punya teknologi, ingat canggih sangat. Yang kapal selam pecah, dia nak pergi tengok kapal Titanic yang dah karam kat dalam dasar laut. 10 kali menara KLCC kedalaman dia.
Kita bayang tinggi KLCC tu macam mana, 10 kali masuk dalam. Nah, bumi ni lagi tinggi, tekanan dia lagi kuat, lagi rendah pun tekanan dia lagi kuat. Dia buat kapal selam canggih lah, kapal selam tu masuk dalam. Yang masuk dalam tu semua bilioner, bukan orang-orang biasa. Jenis bukan jutawan lah ni, bapak jutawan tu kan. Kaya-kaya ni, bukan sikit-sikit punya. Tiket nak masuk dalam pergi tengok kapal Titanic. Ni masuk dalam. Masuk sampai bawah. Bila nak naik dah tak boleh, tekanan kuat sangat. Lah kali kapal tu dia remuk sendiri. Kajian sains kata seolah-olah macam beratus ekor gajah memijak kapal tu. Dia jadi remuk, prok gitu. Hancur. Tekanan kuat. Tu jangan rasa sombong. Kapal Titanic tu pun dia ada cerita dia. Dia sombong. Bila dia buat kapal besar tu, yang tukang buat tu kata apa? Owner kepada kapal tu kata apa? Kapal ni hebat, gah, berlayar di atas lautan, sehingga Tuhan pun tak boleh karamkan dia. Dia punya cakap. Allah tunjuk kuasa, langgar air batu campur je, ABC. Bukan langgar kapal lain, langgar ABC je tu, ais kepal. Nah, dengan Alaska tu apa nama, yang ada ais tu kan. Langgar sikit hak gitu, terbelah dua kapal masuk dalam laut. Jangan sombong. Allah boleh buat apa saja. Allah bagi sikit je. Allah bukan bagi banyak, sikit je. Itu pun dah teruk dah. Macam kita ni lah, madai Allah hantar nyamuk masuk dalam telinga kita, jadi macam bengong tu. Lalat mau masuk ke lubang hidung, habislah kita kan. Dan pada zahirnya manusia yang melakukan, pada zahir nampak manusia, tapi dari segi batinnya hakikatnya Allah. Satu lagi tadi saya baru sebut mubasyarah. Satu lagi namanya tawallud. Tawallud tu ambil daripada perkataan walada. Walada ni makna anak ataupun hasil. Tawallud makna penghasilan. Contoh macam pistol. Tu guru kami buat contoh pistol lah. Kita tarik picu pistol, peluru pun terhentak kat dalam tu, peluru pun keluar. Zoom. Lepas tu kena kera, tembak kera kan. Kena kera. Kera pun mati. Nampak dari segi zahir, mati kera kerana ditembak pistol, kerana peluru. Itu zahir. Batin yang tadi tu syariat. Hakikat batinnya yang mematikan hanya Allah. Bukan peluru, bukan pistol, bukan picu. Itu dipanggil tawallud. Hasil sesuatu tu biar nampak Allah semua. Zahir saja kita kata. Tapi kalau dari segi zahir ni, kita nak buat report polis ke apa, itu tulis zahir lah. Jangan macam mana kera boleh mati? Allah yang mematikan. Tulis report. Polis pun pening nak siasat. Bukan, tulis je lah dia ditembak gini kan. Tak apa. Tapi dari segi hakikat kita faham. Itu beza orang beriman dengan orang tidak beriman, orang kafir. Kita orang beriman, zahir memang nampak makhluk yang buat, tapi hakikat kita faham Allah lah segala-galanya. Tapi kalau orang kafir, zahir ke batin ke syariat ke hakikat semua dia nampak makhluk lah yang buat. Dia tak nampak Tuhan, sebab dia bukan mengaji pasal Tuhan. Jadi kalau kita mengaku-ngaku Islam pun tak nampak Tuhan, jadi 2 kali 5 dengan si kafir. Gitu. Boleh? Jadi itu makna tawallud. Allah boleh, kuasa Allah, kita tembak kera tu kena tapi tak mati. Malah joget pula, tak ting dia kata. Tak mati dia kata. Dah, kita boleh rasa tak mati dah, Allah tak bagi dia mati. Nah, ada dalam kes perang zaman dulu, ada orang sampai 3-4 das kena tembak tapi tak mati. Sebab Allah tak izin dia mati. Belum masa dia. Kan, walaupun peluru tu masuk, dari segi sains kaji memanglah orang siasat apa, kerana peluru tu tak pecah ke apakah, itu dari segi sainsnya. Dari segi hakikatnya, sebab Allah tak izinkan lagi dia mati, maka dia tak mati. Walaupun ditembak berkali-kali gitu. Gitu. Okey. Hanya yang ada bagi manusia itu usaha dan ikhtiar. Tetapi pada manusia itu disebut sebagai usaha dan ikhtiar. Usaha tu apa? Ikhtiar tu apa? Kita nak kena faham. Usaha ialah sifat kehambaan kita untuk buat sesuatu. Kita
kita mencuba, menunjukkan zahirnya kita nak. Doa juga dikira sebagai usaha. Bila kita nak sesuatu, mesti kita akan usahakan sesuatu sebagai lambang kehambaan kita pada Allah. Macam orang yang ni sebagai contoh, orang minta sedekah. Kalau dia nak duit, antara usaha dia kena menadah tangan sebagai lambang dia ni meminta kepada orang yang lalu lalang. Boleh tak dia nak minta duit tapi tangan lipat belakang, lepas tu kaki silang, orang pun lalu, "Woi, bagi lah." Orang bagi slipper kelepak atas muka. Nampak? Apa sombong sangat. Tadahlah tangan. Macam itulah kita. Bila kita nakkan sesuatu, maka kita kena tunjukkan usaha kita kepada Allah. Barulah Allah kurniakan. Usaha tadi itulah lambang kehambaan. Sebab tu tak boleh kita duduk diam. Dia kadang-kadang dia tak faham, dia tak mengaji. Tu dia main macam ahli hakikat. Kalau ahli hakikat sungguh tu cerita lain. Wali-wali Allah tu cerita lain. Ini dia bukan ahli hakikat pun, kan? Dia duduk saja, tak pergi kerja. Allah yang memberi rezeki. Tahu dah Allah bagi rezeki, tapi yang tak pergi cari kerja, cari duit, Allah. Orang macam tu tak usah layan, lantak ke dia. Kalau wali sungguh tu cerita lain. Ini bukan wali, kuali. Okey, usaha tu sebagai lambang. Jadi kita pergi kerja, kita pergi berniaga, lambang kehambaan. Ya Allah, aku dah usahakan untuk mencari rezeki yang halal. Yang selebihnya aku serah kepadamu wahai Tuhan. Macam tu lah. Jadi kita berniaga, kita bekerja, itu sebagai lambang kehambaan. Termasuk kita berdoa, kita minta sesuatu tu adalah lambang kehambaan. Sebab tu doa juga dikira sebagai usaha. Okey, itu usaha. Ikhtiar tu apa? Ikhtiar, khiyar artinya pilihan. Ikhtiar tu pilihan. Dalam hidup kita sentiasa ada pilihan. Tu Allah kata wahadainahu najdain, aku bentang kepada kamu dua jalan. Maknanya itu maksud ayat tu, ayat syariat. Dari segi syariatnya kita ada pilihan. Contoh, nak pi mengaji ke tak nak pi, pilihan. Nak makan nasi ke nak makan roti, pilihan. Kita nak pakai jubah warna apa, hijau ke biru ke, ada pilihan, kan? Itu semua adalah ikhtiar. Tetapi bila kita memilih itu, itulah ketentuan. Ketentuan yang telah ditetapkan Allah. Maksudnya Allah sendirilah sebenarnya yang menentukan pilihan kita tu. Itu dari segi hakikatnya. Dari segi syariatnya kita boleh memilih. Jadi apa yang terhasil pada kita, jangan salahkan sesiapa dan jangan salahkan Tuhan. Sebab kita ada ikhtiar untuk kita pilih dari segi syariatnya. Pilih nak buat baik atau nak buat jahat, nak buat taat atau nak buat maksiat. Itu pilihan kat kamu. Kamu pilih jalan maksiat, tanggunglah akibatnya. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ayyuhal Walad, Ishma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah kamu sebagaimana kehendak kamu. Kamu nak hidup macam mana? Kamu nak hidup berjoget, kamu nak hidup melalak, tak semayang, tak nak apa, tak nak taat, nak buat maksiat, hidup sesukamu. Fa innaka mayyitun. Tapi ingat, maka sesungguhnya kamu akan menjadi mayat. Maknanya kamu akan mati. Fikir yang itu sudah, kan? Baik. Itu usaha dan ikhtiar. Itu makna usaha dan itulah makna ikhtiar. Okey. Jadi dikatakan Allah mengadakan bagi manusia itu usaha dan ikhtiar. Tapi syaratnya itu pun tidak boleh memberi bekas. Memberi bekas itu maksudnya apa? Memberi hasil. Usaha kita tak boleh memberi hasil, ikhtiar kita pun tak boleh memberi hasil. Contoh, kita berusaha untuk belajar agama, kita pun datang kelas dan kita ambil pilihan, ikhtiar kita memilih untuk mengaji. Itu ikhtiar kita memilih. Tapi walaupun kita dah usaha dan ikhtiar, keputusannya ilmu tu dapat tak dapat, Allah. Hasil dia tu. Itu maksud memberi bekas. Jadi belajar kita ni tak boleh memberi bekas. Faham? Yang boleh memberi bekas hanya Allah.
Jadi kalau Allah nak bagi faham, Allah bagi faham. Walaupun kita belajar tekun, sungguh belajar, tulislah apa ustaz cakap, ustaz kata Allah tak bagi dia faham, tak faham, balik tak faham, balik-balik apa belajar tu, entah tulis sini batuk kata, aku pun tak faham apa aku tulis kata. Kadang dia tulis pun dia tak faham. Nampak? Jadi itu hak Allah. Sebab tu kita kena berdoa sebelum mengaji, doa minta, ya Allah pemudahkanlah urusanku dalam mengaji ni, boleh aku faham, dah faham pula boleh beramal, beramal pula biar ikhlas. Biar Allah buat semua ni kenapa? Kalaulah kita belajar dengan sebab kita belajar confirm kita faham, bermakna manusia tidak akan bergantung dengan Tuhan, maka manusia akan jadi sombong. Dalam duk bergantung ni pun sombong, apatah lagi kalau Allah bagi. Memang kalau kamu belajar memang kamu faham, jahat dah manusia. Jadi sebab tu Allah buat macam tu. Hasilnya hak aku. Kamu buatlah apa nak kamu nak buat, tapi hasilnya hak aku. Bila hasilnya hak Allah, jadi tak kita ni bergantung dengan Allah. Bergantung dengan Allah tu yang kita jadi tadah tangan doa tadi. Ya Allah berilah aku faham, ya Allah. Sebab aku belajar macam mana rajin pun, kalau engkau tak bagi faham, aku tak faham, ya Allah. Jadi hati kita akan berpaut dengan Allah, akan bergantung dengan Allah, akan berharap semata-mata kepada Allah. Itulah yang kita baca 17 kali setiap hari. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkaulah sahaja ya Allah yang kami sembah, dan kepada Engkaulah sahaja kami minta tolong. Minta tolong di situ maknanya bergantung harap. Okey. Baik. Itu pun tidak boleh memberi bekas katanya. Pada mengadakan atau mentiadakan, hanya usaha dan ikhtiar itu pihak madkhal. Jadi usaha dan ikhtiar kita tu tak boleh bagi bekas. Cuma usaha dan ikhtiar itu ialah pihak madkhal. Madkhal tu apa? Asal kata dakhala artinya masuk, tempat masuk je. Tempat nak jadi sesuatu benda. Contoh dalam kurungan dia kata jalan pada menjayakan sesuatu. Asbab, kita panggil asbab. Misalnya dia buat contoh. Misal tu contoh, seperti putus sesuatu benda, benda yang terputus sesuatu benda, maka jalan hendak putus, madkhalnya macam mana nak boleh asbab nak jadi putus tu, ialah benda itu mesti dengan dipotongkan. Ada pisau ambil potong. Jadi pisau yang memotong itu dipanggil madkhal, yakni asbab kepada putus. Macam tu. Tapi dia kata nampak ni, maka bukan perbuatan potong itu memberi bekas, tapi bukan potong tu yang memutuskan. Bukan potong tu yang memberi hasil. Potong tak boleh bagi hasil, pegang kemah-kemah. Makhluk tak boleh memberi hasil, makhluk tak boleh memberi bekas, makhluk tak boleh memberi manfaat ataupun mudarat. Tu kena faham situ kemah-kemah. Itu hakikat dia. Jadi dia kata, maka bukan perbuatan potong itu memberi bekas pada memutuskan, bahkan sebenarnya yang memutuskan itu ialah Tuhan. Allah lah yang memberikan hasil tu, Allah lah yang memberi bekas benda tu terputus. Waktu ada kan, sebab itu Allah menjadikan pisau yang dipegang oleh Nabi Ibrahim tidak memutuskan kepala anaknya Nabi Ismail. 3 kali dalam riwayat cerita, ambil pisau letak sebelum tu try dulu kat batu, terbelah 2 batu, potong nak letak kat leher Nabi Ismail, tak lut. Pisau ni tak tajam ke? Try sekali lagi kat batu, terbelah batu, tajam, letak tak ada. Sebab apa? Sebab Allah yang tak izin. Sebab yang memutuskan itu Allah, bukannya pisau. Sehinggalah Allah tukar Nabi Ismail kepada kibas. Kan, bertukar kedudukan. Kibas tu ada kat tepi, kibas tu datang situ, Nabi pula pergi situ. Jadi macam tu. Putus benda itu mesti dengan dipotongkan, maka bukan perbuatan potong itu memberi bekas pada memutuskan, bahkan sebenarnya yang memutuskan itu ialah Tuhan. Atau dengan ibarat itu maknanya ungkapan. Ungkapan lain, diumpamakan manusia itu seperti kolam. Ini dia buat contoh lain pula, nak bagi lagi kita faham. Dia nak faham dalam ilmu tauhid ni kena banyak contoh. Okey, jadi kata Syekh, diumpamakan manusia kita ni seperti kolam. Kolam tu apa?
kolam renang kan. Kolam tu pen. Pena. Bahasa Arab. Kolam tu bahasa Arab. Seperti pena, pen. Maka berjalanlah kolam itu pada menulis. Kolam pen tu dia akan macam kita tulis nota ni kan. Pen tu bergerak buat jadi tulisan kan. Pada menulis sesuatu huruf, sesuatu kalimah, kalimah perkataan, huruf perkataan dengan mengikut kehendak si penulis. Yang pen tu bergerak, siapa yang kehendak? Orang yang menulis tu. Ikut dia lah nak tulis apa. Ke ada pen tu tulis sendiri? Kata, apa hal? Bila? Ada yang tu? Mana ada? Kita lah. Kita nak gerak, nak tulis apa, kita tulis. Kan? Walaupun zahirnya yang menulis itu pen, tapi hakikatnya yang menulis itu siapa? Si penulis tu. Sebab bergerak pen tu mengikut kehendak si penulis. Tu dia buat contoh macam tu. Kehendak si penulis. Yang demikian jadilah pada zahirnya kolam yang menulis. Pada zahir nampak pen lah yang tulis. Adapun hakikatnya ialah mengikut kehendak tangan si penulis. Tapi yang menulis itu sebenarnya hakikat dia tangan si penulis lah, kerana dia yang menggerakkan pen tu. Ertinya sini penulis hakiki ialah Allah Ta'ala. Jadi contoh tu dinisbahkan kepada Allah dengan makhluk. Makhluk ni, kita ni macam pen tadi. Kita bergerak ni zahirnya nampak kita yang bergerak, tapi hakikat bergeraknya kita ini mengikut kehendak siapa? Kehendak Allah. Allah yang gerakkan kita. Jadi sebab tu kata ulama, alam ni diibaratkan seperti hanya lukisan sahaja. Macam lukisan kertas lukisan putih tu kosong. Betul Allah lukis, Allah nak lukis kita manusia, ada rumah, ada kereta. Itu semua hanya lukisan. Ni alam ni semua hanya ibaratnya seperti sebuah lukisan. Sosok bila Allah padam kereta, kereta hilang pula. Allah padam rumah, rumah kita hilang pula. Kan? Lepas tu orang macam orang lidi tu, kepala, badan, tangan, kaki. Allah padam kaki, hilang kaki. Macam mana? Contoh. Atau orang padam tangan dah macam lollipop, kepala badannya. Atau Allah padam badan dengan kepala saja. Allah padam semua, hilang terus. Kita ni macam itulah dalam genggaman Allah, dalam lukisan Allah. Allah nak cerita, Allah nak padam. Macam ni kita. Jadi bergantung kita semata-mata kepada Allah. Jangan bergantung dengan diri sendiri. Sebab tu dulu masa Covid hari tu, saya lebih suka menggunakan perkataan Allah jaga kita, bukan kita jaga kita. Bolehlah nak cakap kita jaga kita tu dalam bentuk umum, tapi lebih baik kita didik orang Islam kita, orang beriman kita ni, biar nampak segala-galanya Allah. Jangan nampak kita. Kita tak boleh buat apa kita makhluk yang nampak Allah. Allah lah yang jaga kita. Bila kita nampak Allah jaga kita, baru kita bergantung dengan Allah. Bukan semata-mata vaksin, bukan semata-mata makan ubat. Doa, ya Allah, tolong ya Allah, aku dah ikhtiar, usaha aku ikhtiar vaksin. Orang lain 4, aku sampai 8 kata. Contoh. Nampak? Itu usaha aku katanya. Kan, aku makan ubat dah macam-macam dah ni gini-gini. Selebihnya hanya engkau sajalah yang boleh selamatkan aku. Berarti bergantung harap tu dengan siapa? Dengan Allah. Tapi bila tak ditarbiah akidah macam ni kepada umat, saya selamat dah 3 dos kot sekaligus, cocok. Saya tak kena dah kata. Tu jadi masalah. Jadi akidah dia kat mana? Dia beriman pada siapa? Dia percaya pada siapa? Tu bahaya situ. Sebab tu bukan tak boleh usaha dan ikhtiar, tapi hati-hati dalam bab kita nak kena fahamkan pada umat Islam ni dari segi hakikat tu, biar nampak Allah. Usaha pilah hakikat. Jangan sampai kamu belajar ilmu sains sampai kamu lupa siapa Tuhan. Ni masalah ni, sebab bila terlampau ikut telunjuk barat kan, sampai kita lupa siapa yang mencipta kita. Bahaya situ. Sebab tu ilmu agama mesti mendahului ilmu akademik. Tapi soalan saya, masuk sekolah ilmu akademik dulu ke ilmu agama dulu? Dia jawab. Jadi macam mana nak nampak Tuhan? Betul tak? Jadi akademik dululah. Adalah Ustaz, di sekolah ada subjek pendidikan agama Islam. Okey, betul? Pendidikan agama Islam ni ada 3 bawah ni. Ilmu agama Islam ni.
tauhid, fiqh, tasawuf. Ada 3 ilmu. Tiba-tiba 3 ilmu ni yang setiap satu ni besar semua. Tauhid tu besar, fiqh tu besar, tasawuf tu besar. 3 ni besar dikompres jadi satu subjek. Agak-agak cukup ke tak cukup? Benda yang besar dah dijadikan kecil, jadi tak cukup. Lepas tu pula dalam seminggu berapa kali kelas pendidikan agama Islam berbanding dengan kelas matematik, berbanding dengan kelas sains. Jadi memadai atau tidak kefahaman seseorang tu dengan agamanya. Itu yang berlaku. Sebab apa? Sebab belajar agama ni tak nampak hasil ekonomi. Kalau belajar agama boleh kerja apa gitu. Belajar pondok ngaji tahfiz nak makan apa gitu. Nanti nak makan apa. Tapi kawan saya kata betul juga Ustaz. Memang betul lah, nak makan apa awak? Saya tanya. Tak lah, lepas habis kuliah kan biasanya AJK bawa ustaz pergi makan, pergi kedai makan. Jadi AJK akan tanya, ustaz nak makan apa? Betul juga makan apa tu. Kan? Itulah. Kita jangan sampai macam tu nak. Kita mengaji agama ni biar nampak Allah segala-galanya. Dahulukan Allah, barulah layak Allah dahulukan kita. Kita nak Allah dahulukan kita. Nak masuk syurga paling awal, nak masuk syurga paling atas. Tapi masa hidup kat dunia, agama Allah letak paling bawah. Pilihan Islam paling rendah. Macam mana? Cuba renung gitu. Dia hati nak masuk syurga. Cik. Nampak? Diri sendiri pun letak Islam pilihan terakhir. Macam mana? Dia sakit, kan? Buat appointment doktor. Lepas tu doktor pun rawat. Tak boleh. Doktor kata, kami dah cuba dah. Doktor habis hospital kerajaan pergi dah. Lepas habis kerajaan pergi swasta pula. Habis kat berapa ribu? 20,000 habis. Lah kali doktor kata ginilah, cuba rawat dengan perubatan cari Islam ataupun rawatan tradisional. Dia balik pula kampung cari rawatan tradisional. Tanya habis orang mana bomoh ada. 14 negeri 14 bomoh dia pergi. Bomoh paling last Siam. Tak jadi apa kak. Cara rawatan moden tak jadi, cara rawatan tradisional tak jadi. Lah kali gimana? Pergi Kedah, jumpa Ustaz Jafri. Ustaz, minta tolong sini kan ada ramai pelajar, ada apa pondok ada, tahfiz ada. Jadi lepas semayang isyak nanti minta Ustaz dengan pelajar-pelajar buat solat hajat leh untuk saya. Sakit lama dah Ustaz, kat 5 tahun dah sakit. Jadi minta hajat kat Allah lah, moga-moga saya sembuh. Lepas betul tu dia minta hajat tu betul, dia doa tu betul. Tapi lepas mana? Lepas dia usaha habis dah kat bahagian manusia, Allah jadi pilihan terakhir bagi dia. Patut ke tak patut? Patut Allah lah dulu. Buatlah solat hajat dulu. Lepas tu baru pergi jumpa doktor. Kan? Ni doktor dulu baru Allah. Dah siapa Tuhan kamu gitu? Masuk lubang kubur, malaikat tanya, "Man rabbuka?" Doktor. Kan tak? Betul tak betul? Bukannya kita merendahkan kedoktoran ke apa, tidak, tapi biar nampak agama nombor satu. Inilah bezanya orang beriman dengan orang yang tidak beriman. Inilah bezanya orang Islam dengan orang kafir. Orang kafir dia tak peduli asal Tuhanan, tak ada, sebab dia kafir. Kita orang Islam, takkan kita tak pedulikan Tuhan kita? Tuhan lah yang jadikan kita. Semua benda ni Tuhan yang cipta. Kenapa kamu minta tolong orang lain? Kenapa tak minta kat Tuhan? Kalau kita ada dapat anak kita dapat tawaran mengaji, kan tak? Dapat tawaran mengaji. Surat yang pertama dia tulis macam tulis Jawi itu, dia baca Jawi tak pandai. Ni surat mati ke apa ni kata. Dia suruh kawan dia tolong baca. Kawan dia kata bukanlah, ini tulis Kompleks Islam Darul Faizin Kedah. Dapat tawaran mengaji kat Kedah. Kan? Sebab dia pandai. Surat pertama, tak apa, letak tepi dulu kata. Surat yang kedua datang. Surat yang kedua tulis Universiti Malaya. Universiti Malaya bukan senang-senang boleh masuk. Orang pandai je boleh masuk. Tak apa lagi. Tengok surat nombor 3 pula. Surat yang ketiga tulis University of Washington DC. Dia pun tak tahu, benda nak sebut pun tak erti. Mana Washington? Dia pun tanya kawan dia, kat mana ni? Atas lagi daripada Bandar Baru ke? Atas lagi kata kawan dia. No, Amerika. Amerika. Sonok dia. 7 hari 7 malam buat kenduri. 5 ekor lembu tumbang. Kan? Sonok sebab anak dia dapat mengaji dekat Washington DC. Ada.
Kalaulah kata contoh benda macam tu berlaku kat kita, kita dapat 3 pilihan tadi, agak-agak kita pilih yang mana? Jangan bohong, ni masjid. Kidam kalau kidam tak apa. Pilih Washington DC. Itu saya nak maksudkan. Kita akan nampak pilihan-pilihan dunia lebih utama daripada pilihan Islam. Islam menjadi pilihan atau jalan terakhir. Ini realiti, bukan hanya cerita dongeng. Saya pengalaman jaga sekolah agama, sekolah tahfiz. Datang mak ayah datang bawa anak. Ustaz, boleh tak nak daftar anak saya kat sini? Boleh, tak ada masalah kan? Dia sendiri yang buka cerita, bukan kita tanya. Dia kata, tak lah Ustaz, anak saya tak boleh pergilah sekolah kebangsaan. Ngaji matematik tak boleh, ngaji sains tak boleh. Lepas tu lari sekolah pula tu. Dia cerita habis masalah anak dia. Lepas tu saya tanya lah kali hantar sekolah Ustaz lah. Faham tak maksud saya? Maknanya Islam tu jadi jalan terakhir dia. Dah tak boleh apa semua, baru pakai ikut Islam. Jadi kamu sendiri yang meletakkan Islam tu rendah. Kamu sendiri yang meletakkan Islam tu di belakang. Tiba-tiba bila orang kafir pijak Islam, agama kita, kita marah. Marah kenapa? Kamu yang letak bawah. Bila dah letak bawah, orang pijak lah. Kita sendiri yang merendah-rendahkan agama, membelakang-belakangkan agama, menjadi pilihan yang terakhir. Sepatutnya bila kita mengaku kita Islam, Islamlah yang letak paling atas. Al-Islamu ya'lu wala yula alaih. Tengok anak pandai, ngaji pondok dulu, ngaji tahfiz dulu. Selagi dia nak mengaji ibad doktor ke apa, kemudian tak apa. Sebab dia kenal agama dah, dia kenal Allah dan Rasul. Tak apalah, selamatlah dia. Jadi doktor pun akidah betul. Ini tak jadi doktor ikut ayah pin. Betul lah yang tengok, yang ikut ayah pin kan. Siapa belakang dia? Kan? Bukannya mak rempit. Kalau mak rempit tak pelik sangat. Ni doktor, peguam. Gitu. Okey. Sikit meletek ni dah. Bukan meletek sini, orang panggil beletiak. Beletiak. Baik, sesuatu huruf. Jadi itulah hakikinya ialah Allah Taala. Wallahu a'lam. Kita akan sambung nanti apa beza fahaman akidah ahli sunnah wal jamaah dengan fahaman yang sesat seperti Qadariyah dan Jabariyah dalam bab Allah berkuasa ni. Nanti kita akan tengok. Sebab sampai zaman hari ni Qadariyah dan Jabariyah masih lagi ada. Cuma orang tak panggil lah Qadariyah, orang tak panggil Jabariyah, tapi panggil macam-macam nama lain. Tapi fahaman dia, itulah fahaman dia. Fahaman yang sesat lagi menyesatkan. Kita sambung kitab Minhajul Abidin. Tadi lupa kita nak hadiahkan Fatihah kepada guru kita, iaitu Al-Alim Al-Alamah Al-Syekh Al-Alim Al-Alamah Al-Arif Ar-Rabbani Maulana wa Qudwatuna Al-Syekh Daud Ibn Abdullah Al-Fatani, dan juga Al-Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam At-Tusi Syai'ul Lillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kat ni yang mana pula? Aqabah pertama, aqabah ilmu. Betul? Betul kan? Tengok. Saya tanda. Okey, baik. Kita masuk kes. Sebelum ni kita duduk mengaji mukadimah aja, dia punya pendahuluan je. Sekarang dia dah mula masuk isi dia, iaitu aqabah pertama. Aqabah tu apa dia? Aqabah tu artinya bukit, ataupun gunung lah. Kenapa Imam Ghazali namakan bukit ataupun gunung ni? Nak menyatakan seolah-olah dalam hidup kita ni, kita kena mengharungi bukit. Bukit tu lambang rintangan yang kita kena tempuh. Dia semua sekali ada 7 aqabah dalam perjalanan kita sebagai seorang hamba Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ada 7 aqabah kita kena lalui. Siapa lepas 7 aqabah ni, dia akan dikira wasil. Istilah dia wasil ni maknanya orang yang dah sampai kepada rahmat Allah. Dia dah berjaya menjadi hamba Allah yang sebenar-benarnya. Baru betul-betul hamba Allah. Jadi ada 7 yang dia kena lalu. Kita nak masuk baru yang pertama. Aqabah yang pertama disebut oleh Imam Ghazali aqabatul ilmi.
Apa tu aqabatul ilmi? Iaitu aqabah ilmu. Peringkat permulaan ilmu. Sebab tu kalau ada anak-anak muda dia datang tanya kat saya kan, kadang-kadang budak-budak mak rempit ke apa, "Ustaz, saya nak berubah lah Ustaz. Bila saya nak berubah ni, benda apa pertama saya kena buat?" Yang pertama kena buat, kalau ada orang tanya kat kita macam tu, nak nasihat macam mana? Ilmu. Sebab itulah aqabah pertama. Apa-apa pun bermula dengan ilmu. Sebab kalau tak ada ilmu, dia akan kecundang. Ilmu ni macam steering tu lah. Kalau ada kereta walaupun cukup tayar dia 4, minyak penuh, steering tak ada, macam jalan straight okey lagi, tiba-tiba depan tu corner, sudah. Baca Yasin je lah. Dak gong masuk kau. Macam tu lah hidup. Hidup kita ni masa relax lah. Allah uji lah. Bila Allah uji tu baru bergantung dengan ilmu seseorang. Kalau ilmu dia berguna, dia tahu macam mana nak selamatkan diri dia dalam ujian Allah. Kalau tak ada ilmu, melingkup dia dengan ujian tersebut, akhirnya kecundang dia. Itu penting ilmu. Sebab tu manusia berubah. Tok Guru panggil insiden. Tok Guru kami ajar panggil insiden. Setiap orang dia ada insiden dia masing-masing, yang menyebabkan dia dulu jalan hitam berubah jadi jalan putih. Dulu dia teruk ke apa, sekarang dia dah okey. Dulu jenis tak mengaji, sekarang dah datang kidaf. Contoh kan. Semua orang ada pengalaman masing-masing, termasuk diri saya. Saya pun bukan belajar agama daripada kecil, tak ada. Saya sekolah rendah kebangsaan, sekolah menengah kebangsaan. Masuk universiti pun bukan belajar agama, masuk universiti bidang engineering. Lepas tu kerja dah setahun. Lepas tu masa itulah berlaku insiden dalam hidup saya. Tu insiden tu. Jadi insiden ni dia ada dua. Dia panggil khotir. Khotir ni maknanya lintasan hati. Lintasan hati ni ada dua. Satu, lintasan hati datang daripada malaikat. Satu lagi, lintasan hati datang daripada Allah. Bisikan hati tu ada datang daripada malaikat, ada datang daripada Allah. Kalau daripada Allah dipanggil khotratun samawiyah nama dia. Bisikan bangsa langit. Dalam kitab kita ni nanti kita akan belajar. Yang apa beza? Macam mana nak tahu bisikan tu datang daripada Allah atau malaikat? Okey, kalau bisikan tu datang daripada malaikat, bisikan tu tak kuat. Bisikan tu masih lagi kita boleh berdolak dalih. Oah tu ada lagi. Contoh bisikan semayang subuh. Itu bisikan malaikat. Malaikat pun bisik kat telinga kanan, "Bangunlah mat," kata. Kan? Azan lah tu, kata. Nanti tak dapat takbir bersama imam. Dia pun baru gagah nak bangun, baru nak buka mata, setan pula cocok belah kiri. "Relax lah mat," kata. "Baru azan, qomat dak lagi." Kan? Biasa nak kena macam tu. Yang senyum-senyum tu macam kena lah tu. Termasuklah saya. Kan? Kita pun yelah Tan, dia panggil Tan je, kawan baik dia. Dia pun tidur balik. Tapi malaikat sayang kat dia. Kita ni, setiap kita ni Allah hantar malaikat. Nama malaikat tu malaikat mulhim. Malaikat ni lah yang selalu bisik benda-benda baik kat kita. Macam lalu tabung kan, dia kata dermalah, dia kata. Tu malaikat mulhim lah tu. Kalau ada pula bisikan kata jangan derma, nanti habis duit. Tu setan. Nampak? Tu malaikat mulhim ni, dia duduk, dia nak bisik kat kita benda-benda baik. Dia yang bagi ilham. Jadi dia pun kata, "Bangunlah mat." Tiba-tiba Tok Bilal kamat dah. Tu dah kamat dah mat. Bangunlah. Nanti terlepas takbir bersama imam, rugi, besar pahala. Setan pula cucuk. Mat, baru kamat. Fatihah tak baca lagi Tok Imam, kata. Ya, tidur lagi. Malaikat tak putus asa. Akhirnya Tok Imam angkat takbir dah. Allahu Akbar. Tok Imam baca Fatihah dah Tok Imam. Malaikat kata, "Mat, bangun mat, baca Fatihah dah tu. Kan, nanti hang tak dapat solat berjemaah, rugi 27. Kalau hang bangun pun sembahyang seorang, rugilah satu je. Bangunlah mat," kata malaikat. Tapi setan cucuk lagi. Setan kata, "Mat, hang lupa ke? Hari ni kan hari Jumaat. Tok Imam baca surah sajadah. Sujud sajadah pun belum lagi." Senyap terus. Khang khung dengkur lagi kuat.
Tu kata malaikat, malas aku lantak hang. Coba lain kali pukul 12 bangun. Itulah namanya bisikan malaikat. Dia bisik kat kita suruh buat benda baik, tapi kadang-kadang kebaikan kita tu kita macam oah lagi. Nak buat tak nak, nak buat tak nak, nak buat tak nak. Sebab bisikan tu tak kuat. Bisikan tu datang daripada bisikan malaikat. Tapi kalau bisikan tu kuat, sentap, rak, itu namanya bisikan daripada Allah. Itu yang dipanggil insiden tadi tu. Ada orang dia boleh berubah drastik 180 darjah. Dia bukan 360, kata 360 pergi situ balik. Dia 180. Dia berubah daripada tak elok jadi elok. Kalau kita perasan selalunya golongan artis lah. Daripada menyanyi perak tak nak menyanyi dah. Pakai tudung elok, bukan setakat tudung, tutup habis nampak mata je. Kan? Berubah dia. Jadi baik. Pakai elok, tak ada skirt-skirt dah. Tak nak berlakon-berlakon dah apa semua. Itulah maknanya dia telah mendapat bisikan terus daripada Allah. Kata Imam Ghazali, Allah jentik sendiri hati dia. Memang baguslah, memang baiklah. Tapi bisikan Allah ini sekali sahaja, serak gitu je, Allah sentak. Lepas tu Allah akan biar, Allah akan tengok. Maka masa biar tu tergantung. Kalau dia cepat-cepat mencari guru untuk bimbing dia, baru dia selamat. Kalau dia tak cari guru untuk bimbing ilmu, maka dia akan kembali ke jalan silam balik. Tu yang banyak berlaku. Tukar-tukar pakai tudung dah, elok dah, kemah dah, berlakon balik. Dulu dah senyap dah mulut tu, tak nak cakap, popek balik. Ni sebab jadi macam tu. Sebab dia tak bimbing kehidupan dia dengan ilmu. Sebab tu ilmu nombor satu, paling awal sekali. Bila kita nak berubah, pastikan perubahan kita disusuri dengan mengaji, dengan ilmu. Barulah ilmu tadi akan pandu kita. Macam mana kamu nak buat hidup ni? Macam ni macam ni, ni macam ni, ni macam ni. Bukan semata-mata hijrah, bukan semata-mata berubah. Kalau berubah, semua orang boleh berubah. Kadang-kadang berubah tu mungkin ada sebab-sebab. Mungkin sebab dia lah berlakon pun dah tak berapa laku. Dulu memang jadi hero selalu. Dan ni dah makin tua, orang ambil pelakon muda dah. Job tak ada, orang berubahlah ikut tabligh dan sebagainya. Kadang-kadang macam tu. Bila jadi macam tu, tapi dia tak mengaji, menyebabkan hanya sekadar berubah. Rata ceruk orang panggil ceramah, cerita pasal hijrah dia. Lah kali dalam duk hijrah minta duit. Betul tak betul? Kadang-kadang letak harga sampai 3-4 ribu. Alim ulama' yang berjilid-jilid kitab dalam kepala pun tak letak sampai 4 ribu. Betul tak? Kadang-kadang orang tanya Tok Guru ni, saya nak jemput Tok Guru ceramah tempat kami, berapa nak bayar? Ikutlah, kata. Dia pulanglah. Padahal alim, ilmunya banyak. Kita ilmu cerai aja sikit, boleh berubah hijrah je. Dalam nak panggil saya tu dalam 4 lah. 4 apa? 4 ringgit. 4 ringgit apa? 4 ribu. 4 ribu. La ilaha illallah. Cerita modal sama je ulang-ulang tu modal dia. Ingat tak? 4 ribu. Bayang kalau sehari ceramah 4 ribu, kalau sebulan 30 hari berapa? Dan Menteri pun terkejut, gaji besar 30 kali 4 ribu dah berapa lah? Sebulan. Ya Allah. Paling-paling tidak biarlah malu dengan orang yang lebih alim daripada kita. Malu dengan alim ulama'. Alim ulama' pun tak letak harga-harga macam tu. Kan? Saya kenal beberapa orang. Kita biasa buat program, bila kita tanya macam ni letak harga, macam ni letak harga. Allahu Akbar. Pandai-pandai sendirilah. Kan? Jawablah depan Allah Ta'ala nanti. Ingat kerja dakwah ni adakah sebagai satu bisnes? Ini bukan bisnes, ini tanggungjawab untuk memahamkan manusia. Tengok para nabi, para rasul tak minta upah. Kalau orang bagi kita terima je lah, anggap sebagai rezeki. Ni sampai meminta, ni masalah kan. Tu minta teruk sangat lah. Tak balik pun ada, tak balik. Kebetulan bendahari lupa nak bagi. Bendahari sakit perut tak datang. Duduk kat pekarangan masjid parking, ulang alik pusing. Tok siap nak kunci pintu, ustaz tak balik lagi ustaz. Kenapa, ada benda tinggal ustaz? Tak tahu, tadi salam kosong aja salam. Baliklah, nanti orang tu ingatlah.
Sambil bawa kereta tu tengok telefon, bila nak telefon ni. Cuma kan. Tapi kena latih lah. Memanglah kadang-kadang kan hati tu begitu, tapi kena latih. Pandanglah paling-paling tidak Allah, aku cakap sikit je pun ilmu tak tara mana. Takkan aku nak minta malu aku pada Allah kan? Ambillah malu itu. Ini Allah tak ti malu. Inilah itu pentingnya ilmu. Sebab tu orang berilmu lagi rendah, bukan lagi tinggi, lagi rendah. Lagi dia rasa dia kosong. Orang yang rasa tinggi ni orang yang tak ada ilmu. Dia rasa macam dia hebat dah. Padahal orang alim-alim semua rendah, menundukkan diri. Aku maka ada apa dia kata. Syekh Idris Al-Marbawi. Kenapa nama dia Al-Marbawi? Sebab dia lahir kat Lubuk Merbau, dekat Kuala Kangsar sana. Ada makam dia kat situ. Syekh Idris Al-Marbawi ni orang alim. Dia mengaji dekat belah mengaji sana lah. Dekat tanah Arab. Mengaji lama, tak balik-balik mengaji sana. Lepas tu zaman tu kerajaan Malaysia baru tahu ada seorang rakyat Malaysia yang jadi pakar rujuk dalam bab agama dalam dunia. Sebab dia alim sangat sampai ulama-ulama dunia rujuk kat dia. Syekh Idris Al-Marbawi. Hebat, orang alim besar. Kerajaan Malaysia waktu tu baru tahu. Ada orang kita punya jadi ulama besar. Maka hantar surat suruh dia balik, nak bagi tokoh Ma'al Hijrah. Nak bagi ni lah hadiah lah, penghargaan. Panggil dia balik. Dia kata dia tak nak balik. Sebab dia duduk sana, dia nak mengaji dan nak mengajar. Akhirnya orang paksa kat balik, tak nak balik. Paksa balik, tak nak balik. Lain kali orang guna nama sultan, nama raja. Hantar surat atas nama raja. Titah suruh dia balik. Pakai raja, balik dekat lah. Akhirnya dia balik. Balik, duduk dalam satu majlis, minta dia berucap. Bagi kata-kata ucapan. Panggil dijemput Syekh Idris Al-Marbawi naik ke pentas untuk memberikan ucapan. Dia naik atas, dia bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baca bismillah. Dia kata, aku tidak tahu apa-apa. Assalamualaikum, turun. Tu ucapan. Aku tidak tahu apa-apa. Pada Syekh Idris Al-Marbawi. Dia ada buat kamus. Kalau budak-budak pondok hari ni mengaji pakai kamus tu. Kan? Kamus yang dia buat tu Syekh Idris Al-Marbawi. Kita bila saya nak berucap? Tanya pula bila nak berucap. Orang tak panggil ucap nak berucap. Duduk atas mumpang. Ni orang alim. Tu. Lagi tinggi, lagi tunduk. Sebab apa jadi macam tu? Sebab lagi dia tahu, lagi dia sedar aku punya banyak benda aku tak erti lagi. Itulah galian ilmu. Kita bila mengaji ni, dia ada beberapa tahap. Ni yang masuk dalam Aqabatul Ilmi ni. Bila kita mengaji ni, kita akan lalui beberapa tahap. Antara tahap yang pertama, tahap ujian besar, iaitu kita akan jadi sombong. Bila kita mengaji, contoh mengaji macam mengaji tauhid tadi kan. Katalah kita balik kampung, jumpa kawan. Kawan tak erti bab kudrat tadi tu, kita belajar tadi tu. Bab mubasyarah, tawalud. Kita cerita kat dia ni mubasyarah ni. Apa roh? Kawan tu tanya. Hang tak tahu? Hang tak tahu? Tak tahu? Di masa tu dia mula rasa, hebat aku tahu, dia tak tahu. Dia akan mula memandang rendah orang lain. Itu yang pertama, tahap yang berlaku bila orang mengaji. Maka kita kena hati-hati, jangan rasa macam tu. Kalau kawan tu tak tahu, kita ajar dia, bagi tahu. Bukan rasa kita bagus. Betul, bila masuk tahap kedua pula, dia akan nampak salah orang. Salah dia tak nampak. Dia akan cepat menghukum orang. Ni apa ni, kan suara pendek, ni apa nak jadi, ni apa. Habis orang dia komplain. Ni komplain, tu komplain, tu komplain. Buat video lagi, buat itu ini. Dia akan nampak orang salah orang je. Salah dia tak nampak. Itu tahap kedua. Kalau dia hati-hati, kalau dia nampak salah orang, astagfirullahalazim, salah aku tak nampak pula. Dia rasa macam tu pula. Dia tundukkan diri dia balik. Baru dia pergi tahap ketiga. Tahap ketiga, masa tu baru dia kenal. Diingatkan dia baru mengaji 1-2 kitab je. Bila dia tengok, beribu lagi kitab. Dia ngaji baru kitab Jawi. Dia tak tengok lagi kitab Arab. Wah, kitab Arab baris pun tak ada. Aku nak baca, tak erti ni. Barulah, kalau dulu dia mungkin kenal seorang dua je ustaz. Bila dia masuk ke dalam lagi, dia kenal makin ramai alim ulama atas. Tok-tok guru besar pun semua. Masa tu barulah tahap ketiga ni, baru dia terasa kerdil. Masa tu baru dia rasa kecil. Baru dia rasa, Allah, malunya aku. Atas tu ramai lagi hebat-hebat alim-alim besar.
tok guru besar, kitab-kitab hebat, kitab-kitab besar. Aku baru ngaji kitab kecil. Masa tu baru dia tunduk balik. Lepas tu barulah dia boleh selamat. Tapi nak boleh sampai tahap 3 tu, tahap 1 kemungkinan kecundang, tahap 2 kemungkinan kecundang. Maka hati-hati. Walaupun kita dah buat benda yang baik ni, iaitu apa benda baik? Mengaji. Tapi dalam mengaji jangan ingat setan tak ganggu. Kita semayang setan ganggu, apatah lagi kita mengaji. Hati-hati. Okey, balik ke kitab kita balik. Baik, kata Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu wa ardahu, al-aqabatul ula wa hiya aqabatul ilmi. Artinya bermula aqabah yang pertama itu, iaitu dinamakan aqabatul ilmi, aqabah ilmu. Itu yang pertama kata Imam Ghazali. Kata muallif radhiyallahu anhu, maka aku berkata, dan dengan Allah memberi taufik. Dan dengan Allah memberi taufik. Yakni apa makna taufik? Taufik artinya ta'yid, yakni kekuatan. Mohon kepada Allah memberikan kekuatan ke atas kita. Hai orang yang menuntut ilmu. Bukan hai gini, maksudnya wahai. Wahai orang yang menuntut ilmu, kitalah dan ibadat. Lazimkan olehmu pertama-tama telah memberi taufik akan dikau Allah SWT dengan ilmu. Maka pertama-tama sekali yang kamu berhajat dan berharap kepada Allah ialah ilmu dulu. Ni kadang-kadang ada setengah orang, selalunya anak-anak muda lah, dia cepat-cepat nak masuk tarikat. Tapi ilmu tarikat tu pun dia tak faham. Apa tu tasawuf pun tak tahu. Dia cepat-cepat nak jadi macam golongan hebat-hebat ni lah. Kopiah tajam. Bukan saya kata tak bagus kopiah tajam, bagus, tak ada masalah. Tapi biar dengan ilmu. Belajar dulu ilmu fardu ain. Apa tu tauhid, apa tu fiqh, apa tu tasawuf. Ni dah terus ambil benda yang tinggi-tinggi, benda yang hebat-hebat. Ngaji nak kitab besar-besar terus. Akhirnya jadi syok sendiri. Dulu di pondok kami waktu Ramadan, Tok Guru stop semua kitab. Tok Guru fokus satu kitab je. Nama kitab tu Durun Nafis. Kitab Durun Nafis ni pernah diisytiharkan haram oleh kerajaan negeri Perak dululah. Sebab apa? Sebab bukan kitab tu yang salah, tapi orang yang baca kitab tu syarah dia salah, menyebabkan habis jadi sesat orang bila dengar. Kitab tu tak salah. Kitab tu memang bahasa dia tinggi. Saya pun tak berani baca. Saya tak kata kitab Durun Nafis, kitab hikam pun tak lepas. Tok Guru Siddiq Noh lepas. Saya tak lepas. Saya pernah try baca kitab hikam. Sebab ada satu surau tu dia minta, ustaz boleh tak ustaz baca kitab macam Tok Guru ustaz baca kitab. Saya tanya kitab apa? Kitab hikam. Saya kata saya cuba dulu lah tengok. Saya pun baca. Saya baca saya tak faham, depa dengar lagi tak faham. Dah kali saya kata bulan depan kita tukar kitab lain lah. Kata, tukar kitab lain. Tak boleh, tak lepas. Padahal hikam baru. Ni di atas daripada hikam lagi, Durun Nafis ni. Syarah dia tu dalam. Tok Guru baca. Jadi ada budak-budak ni, budak-budak muda ni, dia bukan ikut kelas daripada awal. Dia dengar Tok Guru ada buat daurah macam ni, dia pun pergi. Pergi-pergi tu mengaji kitab tinggi dah. Bukan mengaji pada kitab kecil dulu, kitab tinggi dah. Bila habis khatam sebulan, dia senyum seorang-seorang ni. Kita tanya awak ni, aku rasa aku nak karang kitab. Hui, karang kitab tu oi. Baru mengaji sebulan, baru khatam satu kitab, dah rasa nak karang kitab, dah jadi macam ulama pula dah. Tu kata Allah, tu kata bahaya. Kalau terus ambil main tinggi-tinggi ni. Sebab tu kita biar pelan-pelan belajar daripada asas dulu. Belajar dulu bab taharah, bab nyuci najis. Nyuci najis pun tak kerti. Kita bila budak nak masuk daftar pondok, kami bagi kertas soalan. Saja je nak test, nak tengok pengetahuan agama dia takat mana. Jadi antara soalan yang kami tanya, soalan asas je. Antara soalan yang kami tanya tu, senaraikan jenis-jenis najis dalam agama. Jenis-jenis najis tu. Ada 3 kan najis kan. Jadi dia tulis lah. Nampak gaya macam dia tahu, tapi itulah dia tulis. Yang pertama dia tulis mufafafah. Mufafafah. Mukhafafah. Kan? Lepas tu musitah-sitah. Musitah-sitah. Mutawazitah. Kan? Muzazazah. Mughalazah. Dia tulis. Kita tengok tu kata najis pun kadang-kadang kita tak lepas dah.
Tu baru cerita najis. Belum cerita angkat takbir, semayang, rukun dalam semayang, mana sunat abad, mana sunat hai'ah, suruh senarai tengok, kan? Belum cerita bab haid. Cerita haid pula saya mengajar di Camp Lumut Navy, tentera laut. Yang datang semua muslimat aja. Yang datang tu umur 20 tahun ke atas, 20, 30, 40. Staff-staff kat situlah. Sama ada pekerja ataupun tentera lah orang dia yang datang nak mengaji bab haid, nifas dan istihadah. Dia orang bagi saya masa 2 jam. Saya kata 2 jam tak cukup. Sebab saya mengaji dengan guru saya, satu kitab baca 3 hari baru habis. Itu pun baca pagi sampai malam, 3 hari baru habis. Ini masa 2 jam je. Saya kata tengoklah mana dan kita baca je lah, kita buat je lah. Tengok aja. Lepas tu saya banyakkan buat kes, tak fokus kat kitab sangat, buat kes sebab nak tengok kefahaman. Saya pun buat hari pertama keluar darah, hari kedua tak keluar, hari ketiga keluar, hari keempat saya buat selang-selang itu. Saya tanya mana yang haid, mana bukan haid. Jawapan semua salah. Dia kata tu jadi, bukan. Bukan, semua salah. Salah Ustaz. Baru sudah. Habis mana nak buat Ustaz? Qada lah semayang, dia kata. Qada, dia kata. Banyaknya. Tu saya kata patut belajar ni daripada awal. Lepas tu saya cakap tadi, patut belajar agama dulu, barulah belajar akademik. Patutnya belajar bab haid ni umur belasan tahun, masa balik tu belajar, baru tahu yang ni macam mana, ni kena semayang tak kena semayang. Ada ketika darah keluar kena, tak boleh semayang. Ada ketika darah keluar kena semayang walaupun darah keluar. Sebab darah ni ada jenis haid, ada jenis istihadah. Macam mana kita nak kenal mana haid, mana istihadah? Itu dah besar dah tu, dah beranak-anak dah tu, dah 4-5 orang anak. Salah kata. Tu saya nak masukkan. Apa yang saya nak masukkan sini? Pentingnya ilmu. Nak macam mana? Ada satu masjid tu, saya tanya orang lelaki lah, saja tengok. Walaupun bab haid, tapi orang lelaki kita kena tahu. Sebab kita jadi pemimpin dalam keluarga, kita jadi suami, kita jadi ayah, kita yang nak didik isteri dengan anak. Kadang-kadang orang perempuan dia segan nak tanya ustaz, sebab ustaz tu bukan siapa-siapa pada dia. Nak tanya pula soal bab dalam dia. Jadi dia tanya suami. Bang, saya sebulan dah keluar darah ni, macam mana? Keluar darah mana boleh semayang, kata suami dia. Tiba-tiba sampai 2 bulan. Ni bang, dah 2 bulan dah tak semayang ni. Rasa macam terkapir dak ni. 2 bulan tak semayang ni. Macam mana nak buat? Suami kata kalau 2 bulan kita kena bagi 2. Ambil sebulan, aku sebulan. Bodoh ni suami. Ada macam mana? Itulah kena mengaji orang lelaki pun. Saya tanya, berapakah minimum hari suci? Orang perempuan mungkin tahu. Orang lelaki, berapa minimum hari suci? Saya tanya satu masjid, semua senyap, tak tahu nak jawab. Berapa minimum hari suci? Mesti syarat dia berapa dalam mazhab kita Imam Syafi'i? Cuba orang sini, berapa minimum hari suci? Sehari? Salah. Minimum hari suci berapa? Syarat dia baru sah dikira tu suci. Mesti cukup hari tu. Berapa? 7. Salah. Orang perempuan pun tak tahu. Berapa? Tak apa, jangan takut. Kalau salah saya betulkan. Berapa? 15. Betul. 15 hari. Tu. Sebab saya nak masukkan sini, bukanlah kata belagaknya Ustaz tentang dia tahu, bukan. Saya nak tunjukkan inilah pentingnya ilmu. Kita selalu abaikan. Kan? Kita buat tak kisah. Padahal benda ni berkait dengan hal ibadah ni. Siapa nak tanggung? Bini kita, anak kita, siapa nak tanggung? Patut dia kena semayang, dia tak semayang. Siapa nak tanggung benda tu? Kalau bukan kita orang lelaki, suami. Berat. Bukan senang. Itu baru jadi suami nak tanggung isteri dan anak. Kalau jadi menteri, nak tanggung rakyat lagi. Tu yang berebut sangat nak jadi YB lah, nak jadi apalah. Bukan senang jadi pemimpin. Pemimpin keluarga pun jenuh dah. Gitu. Okey, baik. Kata muallif radhiyallahu anhu, maka aku berkata, dan dengan Allah memberi taufik hai orang yang menuntut ilmu dan ibadat, lazimkan olehmu pertama-tama
telah memberi taufik akan dikau Allah SWT dengan ilmu. Jadi benda pertama yang kita kena harap daripada Allah, minta tolong pada Allah, iaitulah supaya Allah bukakan pintu ilmu kat kita. Cari tempat orang mengajar agama, belajar, kan? Sampai ulama kata kalau zaman dulu kalau tak ada tok guru mengajar, tok guru tu di seberang kat Sabah, Sarawak, wajib cari kenderaan pergi Sabah untuk mengaji. Lah ni nak mengaji sampai ke negeri Sabah je. Kadang-kadang berapa langkah daripada rumah kita je. Apa lagi alasan kita tak boleh nak tahu ilmu-ilmu Allah? Macam ni sepatutnya siapa datang kat siapa? Saya yang datang sini. Nampak? Kan? Patutnya kita lah pergi tempat guru tu nak mengaji, tapi guru datang. Tak apalah guru datang. Jadi apa lagi alasan? Nampak? Apa lagi alasan? Baik. Maka bahawasanya ia kutbun, yakni paku, dan di atasnya tempat edaran. Jadi ilmu ini dikira sebagai kutub. Kutbun tu kutub, iaitu paku, dan di atasnya tempat beredaran, yakni berpusingnya akan asal setiap sesuatu. Maksudnya macam kita pakukan satu benda, lepas tu kita tarik benang, dia akan pusing ke situ juga. Maksudnya dalam hidup kita ni takkan lari daripada ilmu. Gila mana pun semua kena pakai ilmu. Tak ada ilmu tak jadi. Macam pagi tadi kuliah duha saya sembang dengan jemaah, sembang pasal cucuk tanam. Kata dia tanam pokok, buah jadi, lepas tu berulat. Dia kata kena belajar juga, kita kena pergi kursus. Sampai nak tanam pokok pun kena ada ilmu. Apatah lagi nak semayang. Betul tak? Nak mengaji, nak baca Quran, nak puasa, nak itu. Tiba-tiba kita semayang, main semayang. Itu yang macam-macam tu. Kepala sengit tahiyat akhir. Kepala sengit. Ambil mana? Cuba beritahu saya. Kitab fiqh mana yang sebut disunatkan kamu mentelengkan kepala di saat tahiyat akhir, dan lebih lagi pahalanya kalau letak kepala itu di bahu kawan sebelah? Ada? Tak ada. Tapi ambil mana? Dia jadi turun-temurun. Sebab apa? Ibadahnya ikut-ikut orang, bukan dengan ilmu. Jatuh. Itu tanda suruh berhenti dah tu. Mudah lah tu. Sampai ke edaran tu lah. Jadi itu dia. Mana? Biarlah kita beribadah ini dengan ilmu, baru kita tahu apa nak buat. Itu yang sengit kepala. Yang hanggup pun ada, mazhab Jepun. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia hanggup kepala sampai campak kopiah. Nampak? Siapa suruh hanggup? Bukan hanggup, sunat melihat tempat sujud. Bila kita pandang tepi, mana ada tempat sujud kat tepi? Kita pun pandang tegak gini. Bila pandang depan balik kan ada tempat sujud, maka pahalanya sunat tengok tempat sujud. Kita pun tunduk sikit sebab nak tengok tempat sujud. Itu yang sebenarnya. Tunduk sikit aja, bukan hanggup. Dia hanggup. Itu nak cerita kena ada ilmu. Gitu. Boleh nak? Jadi itu baru pembukaan kita dalam bab aqabatul ilmi. Dan kita berhenti sini dan kita akan sambung. Dan ketahui olehmu bahawasanya ilmu dan ibadat itu dua permata. Tapi ni dia nak cerita apa